Rantai makanan. Apakah maksud rantai makanan? Rantai makanan ialah hubungan makanan antara hidupan. Setiap hidupan seperti tumbuhan dan haiwan saling berhubung dan memerlukan antara satu sama lain untuk mendapatkan makanan dan tenaga. Kita lihat maksud simbol anak panah yang terdapat dalam rantai makanan. Ada dua maksud. Yang pertama, dimakan oleh. Yang kedua, aliran perpindahan tenaga. Contoh rantai makanan yang terdapat di sawah padi. Lihat, padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Inilah contoh rantai makanan. Seterusnya, rantai makanan di hutan. Lihat, tumbuhan dimakan oleh pelanduk. Pelanduk dimakan oleh singa. Dalam rantai makanan terdapat pengeluar, iaitu tumbuh-tumbuhan. Contohnya, buah, sayur, rumpai laut merupakan antara tumbuh-tumbuhan yang menjadi pengeluar. Dalam rantai makanan juga terdapat pengguna, iaitu haiwan. Terdapat pengguna primer. Biasanya, pengguna primer ialah haiwan yang memakan tumbuh-tumbuhan seperti lebah, belalang, kumbang dan banyak lagi. Seterusnya, pengguna sekunder. Pengguna sekunder ialah haiwan yang memakan haiwan yang lain seperti katak, ayam dan itik. Seterusnya ialah pengguna tertier. Pengguna tertier ialah haiwan yang menjadi pemangsa yang memakan haiwan lain seperti ular dan ikan arapaima yang sangat besar. Inilah contoh pengguna dalam rantai makanan, iaitu ulat beluncas pengguna primer, burung kecil yang memakan ulat beluncas sebagai pengguna sekunder, helang memakan burung kecil sebagai pengguna tertier. Fungsi matahari dalam rantai makanan. Matahari berfungsi sebagai sumber tenaga utama yang membekalkan tenaga kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi, dengan adanya matahari, maka proses fotosintesis, iaitu proses tumbuhan membuat makanan dengan sendiri, dapat dijalankan. Apabila berlakunya fotosintesis, maka tumbuhan hijau akan mendapat tenaga untuk membuat makanan. Jadi, tumbuhan dapat hidup subur, menghasilkan buah serta bunga untuk dimakan oleh haiwan-haiwan yang lain. Seterusnya ialah hubungan perpindahan tenaga yang juga disimbolkan dengan anak panah. Contohnya, apabila tupai makan buah daripada tumbuhan, tupai akan mendapat tenaga daripada buah tersebut. Seterusnya, apabila ular memakan tupai, maka ular akan mendapat tenaga daripada tupai tersebut. Jadi tenaga sudah berpindah. Seterusnya, apabila helang memakan ular, maka helang akan mendapat tenaga yang dipindahkan daripada ular tadi. Lihat, inilah contoh penulisan rantai makanan di beberapa habitat yang berbeza. Terdapat habitat padang, habitat ladang sawit, habitat kolam serta habitat di laut. Ini adalah contoh rantai makanan yang terdapat di habitat laut. Rumpai air menjadi pengeluar.
Ini ialah rantai makanan yang terdapat di habitat ladang sawit. Buah sawit menjadi pengeluar. Mari kita lihat kesan dan akibat sekiranya sesuatu berlaku di dalam rantai makanan. Contohnya, sekiranya ular berkurang, maka jumlah tikus akan bertambah. Kerana haiwan pemangsa bagi tikus sudah berkurang. Seterusnya, padi akan berkurang disebabkan bilangan tikus yang memakan padi semakin bertambah. Pengguna tertia iaitu burung hantu juga akan berkurang disebabkan pengurangan bilangan ular. Jadi, burung hantu yang lain akan berpindah ke habitat lain bagi mencari makanannya.